Syurga masih makhluk Allah. Pahala masih makhluk Allah. Suruh sembah Allah, bukan makhluk ni bukan. Sekarang tuan-tuan fokus, fahamkan kita di sini ialah hakikat ibadat itu ialah menyembah Allah Ta'ala tanpa inginkan sebarang pulangan. Itu hakikat sembah. Bukan ibadat nakkan sesuatu kepada Allah, bukan. Kalau kita faham selama ini solat duha itu nak cari rezeki, tak, sebelum kita solat duha rezeki dah ada ke tidak? Dah siap ke belum? Sudah. Bermakna duha bukan solat cari rezeki. Solat duha untuk sembah Allah. Surah Waqiah bukan cari rezeki, tetapi untuk sembah Allah. Apa saja namanya ibadat, sembah Allah. Ada ustaz ni yang baca fadail amal ni, kelebihan amalnya faham, yang cerita tentang kelebihan itu, kelebihan ini. Ya, itu kan syariatnya. Syariat yang mengajar kita yang lemah iman, kita yang sedikit takwanya, kita yang tidak mempunyai semangat yang tinggi untuk beramal, maka perlulah disokong dengan hadis-hadis dan juga kata-kata ulama untuk membangkitkan kita, untuk mendatangkan kita kepada amal. Ada pun ketika beramal sembah siapa? Allah. Ya, sembah Allah. Kita nak mengajakkan bicara kita kuliah ini, nak mengajak supaya kita upgradekan kefahaman kita tentang Allah. Allah itu bukan kawan. Jelas. Allah itu bukan kawan. Allah itulah zat yang wajib wujud, lagi tiada diketahui pada hakikatnya. Namanya Allah, disembah sebagai Tuhan, bukan sebagai kawan. Kalau kita dengan kawan, lain cara guraunya. Kalau kita dengan guru, lain pula cara watak kita. Staff dengan bos boleh buat main-main tepuk tampang itu? Tak. Dengan Allah Ta'ala. Baik. Sesungguhnya nikmat ijad, nikmat diwujudkan. Nikmat ini pun tak terbalas. Kemudian disusuli pula dengan nikmat imdad, nikmat yang diberi berkekalan terus. Nyawa berkekalan terus, penglihatan berkekalan terus, tak putus. Betapa untungnya orang yang lahir daripada perut ibu yang beriman, perut ibu yang Islam, maka lahir Islam beriman. Masya Allah, nikmat cukup besar. Dapat iman, dapat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, cukup besar nikmat ini. Justru itu muslimah WhatsApp call, Ustaz, saya ini sedih kerana ada kawan saya di keliling saya ini, mereka mendatangi dalam hidup saya, rapat dengan saya, akhirnya mempermainkan saya, bully saya. Saya sedih sebab apa? Saya jaga solat, saya bangun malam, saya baca itu, baca ini, saya buat kebajikan, bantu. Kenapa Allah buat saya begini? Itu kan kata-kata orang tidak bertauhid, itu namanya. Solat, puasa, zakat, haji, mungkin tudurnya labuh, pakai purdah lagi, tapi kecewanya dengan Allah Ta'ala. Kenapa? La yusallu amma yafaluhum yusalun. Tidak dipersoalkan apa yang diperbuat. Wahum yusalun, bahkan mereka waktu muda buat apa, waktu sehat buat apa, waktu senang buat apa, waktu lapang buat apa, waktu kaya buat apa. Kita akan dipersoalkan. Sebab itu tauhid itu amat penting, menjadi asas utama untuk amal itu diterima. Tanpa tauhid, amalan kita sia-sia. Amalan kita sia. Sebab itu para sufi itu, ada kata-kata para sufi menyebutkan
Bukan sibuk, jangan sibuk dengan amal. Kerana ramai orang yang sibuk dengan amal tetapi hati tak sibuk. Pemberian. Sebab itu orang yang boleh bersyukur itu orang sudah tersingkap batin hatinya itu, hijabnya dengan Allah Ta'ala. Takkan dengan Allah pun nak bergaduh juga. Bila dia buat amal ketaatan, tersingkap kasyaf dia, melihat bahawa Allah anugerahkan, maka dia terus tertunduk malu depan Allah Ta'ala yang maha mulia, maha baik. Ada dia melakukan maksiat dan mungkar, tersingkap hijab dia, kasyaf, dia melihat bahawa Allah menghendakkan dia demikian supaya apa? Hikmahnya supaya dia bertaubat. Sebab manusia takkan lari pada 4 perkara hidup ini. Nikmat mendatang, disyukurkan. Nak syukur tu macam mana? Minta kasyaf, melihat dia yang memberi nikmat, maka Allah tu disyukurkan. Diberi bala, disabarkan. Diberi ketaatan, rasakan anugerah Allah. Diberi maksiat mungkar, segera bertaubat. Dah itulah hamba. Kalau ada 4 perkara ini, walaupun ianya duduk di tengah-tengah kota yang penuh dengan keduniaan, duduk dengan tengah kota penuh dengan kemaksiatan dan mungkar, tetap akan lahirnya wali Allah di situ. Kerana apa? Kerana wali Allah itu hatinya hanya sibuk dengan Allah, tak sibuk dengan manusia. Justru itu hati-hati bagi mereka yang bertarekat, bagi mereka yang menjalankan ibadat. Ketika dalam perjalanan menuju pada Allah Ta'ala, rasa lazat berzikir, jangan terpegun. Itu dugaan. Diberi kemanisan dalam ibadat, jangan terpegun. Itu ujian. Diberi rasa ringan, seronok beramal, jangan terpegun. Itu ujian. Kerana kelazatan, kemanisan, keringanan dalam ibadat itu bukannya Allah, tetapi pemberi. Itulah berian, pemberian Allah, bukannya Allah lagi. Justru itu para sufi, apabila dia beribadat, rasa khusyuk, rasa lazat, rasa nikmat, ringan tulang belakangnya, seronok beramal, tetap hatinya fokus pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Asalnya mula-mula ibadat untuk Allah, maka terus pergi pada Allah, terus pergi pada Allah. Dan terpenuh dengan kelazatan. Kelazatan itu menceritakan pemurahannya Allah. Kemanisan itu menceritakan tentang kemurahan Allah Ta'ala. Apabila kita tahu bahawa ibadat pada malam Lailatul Qadar pahalanya bagi 1000 bulan, itu cerita tentang apa tu? Cerita tentang kemurahan Allah. Dia yang ingin memberi pada hamba-hambanya. Berapa ramai hamba-hambanya di muka bumi bangun di malam Lailatul Qadar, dia beri pahala. Kaya tak Allah? Allah sedang menceritakan kekayaannya, kemurahannya. Sebab itu para sufi berkata, barang siapa mencari Lailatul Qadar, dia tidak akan bertemu Allah. Tetapi barang siapa mencari Allah, pasti bertemu Lailatul Qadar setiap hidup dia. Sepanjang hidupnya, pagi dan petang, bagaikan Lailatul Qadar. Maka di sini, maka hendaklah ia menggunakan segala nikmat tersebut untuk beribadat kepada Allah. Kerana itulah tujuan mereka diciptakan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku.
Ayat Quran itu menyebutkan wa ma khalaqtu wal insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Kalau tuan-tuan buka ayat Quran, tuan-tuan akan lihat nun ni berbawah. Nun tu berbawah. Sepatutnya ini jamak apa tu, menunjukkan hum tu ramai, yang ya'buduna kalau fi'il mudhari'-nya. Tapi kenapa tulis bawah ini? Sebab setengah qiraat sebenarnya dibaca begini. Liya'buduni. Ni itulah aku. Ni itu aku. Jadi mereka menyembahku. Aku tu Allah. Simbolnya nunnya berbawah ni. Baik, itu segi qiraat ilmu qiraat. Liya'budun ini, maka Ibn Abbas radhiyallahu mentafsirkan dengan makna ai liya'rifun. Ini tafsir yang buat Ibn Abbas. Liya'budun, mereka menyembahku dengan mana apa? Mereka mengenalku, mengenal Allah. Jadi tidak aku jadikan jin manusia itu melainkan supaya mereka mengenalku. Kalau ditanya apakah seutama-utama ibadat, seutama-utama ibadat ialah ma'rifatullah, mengenal Allah. Itulah seutama-utama ibadat. Bukankah yang pertama disemak besok di akhirat ialah solat? Betul. Ibadat yang pertama disemak besok diperiksa solat. Solat yang mana yang terima? Solat yang mengenal Allah. Sebab itu ayat Quran yang menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh saja di segi penyusunan ayat nak ditulis na'budullah, kami sembah Allah. Betul lah ayat tu, fa'il, fa'il, maf'ul. Perbuatan di situ na'budu, kami, fa'il pelaku, Allah sebagai maf'ul bih. Kami sembah Allah. Tetapi Allah itu telah letak ke depan, tukar pada dhamir ka ni. Artinya engkau siapa? Allah. Allah na'budu. Jadi iyyaka na'budu, Allah di sini akan engkau tu Allah, kami sembah. Maka di sini telah memberi isyarat. Sebab itu ulama usuluddin, ulama tauhid mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama menyembah Allah. Kenal Allah baru sempurna sembah. Kenal Allah baru sempurna sembah. Baik, kalau lah sekarang ni tiba-tiba nak bertobat tu nak sembah Allah Ta'ala tanpa ilmu tauhid, macam mana keadaannya? Jadi dalam masa sekarang ni, memang kita sudah balik, kita terbeban, kita telah dipikulkan dengan hukum hakam, wajib sudah makruh harus haram. Maka justru itu dalam ibadat belajar, jangan tinggalkan belajar. Dan ilmu nak mengenal Allah, ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Baik, setelah kita tahu bahawa ilmu nak mengenal Allah Ta'ala itu adalah ilmu tauhid, perlu faham sebut saya tauhid dua. Satu tauhid akli, yang mana akal berfungsi untuk proses untuk mengenal itu, ataupun dipanggil tauhid kitabi. Apalah nama pun tak apa. Kitab ni mana belajar ilmu tauhid melalui kitab, ataupun nazari, daripada renungan.
fikir, renung sedalam-dalamnya. Datangkan dalil, istilah dipahami, ditalaki, dibelajar. Ini peringkat pertama begini. Satu. Tapi peringkat kedua ialah daripada tauhid akli, akal ini pergi kepada tauhid syuhudi, memandang. Dan inilah yang dipanggil tauhid sufi. Ini pada istilah saja kan. Ini tauhid makrifat. Hakikat makrifat, mengenal itu. Ini mainan akal, sini mainannya apa? Hati. Khusyuk di mana? Di akal ke di hati? Di hati. Kelazatan, kemanisan, keseronokan di mana? Di akal ke di hati? Di hati. Maka untuk mencapai hakikat tauhid itu, bagi menyempurnakan yang dipanggil ahli sunnah wal jemaah, tauhid ahli sunnah wal jemaah ialah mencapai kepada tauhid ini, tauhid syuhudi. Kalau ini panggil makrifat juga, mengenal Allah, ma'rifatul burhaniyah, makrifat mengenal Allah atas jalan dalil, belajar. Tapi yang ini pula adalah ma'rifatul syuhudiyah, dan ini hakikat ihsan, an ta'budu ka'annaka tara, menyembah Allah seolah-olah engkau memandangnya. Jadi sekarang ini ada kita belajar kitab tauhid sifat 20, itu langkah pertama. Kemudian kena pergi langkah kedua, mengenal atas jalan rasa, bukan lagi dengan berfikir. Atas jalan rasa. Saya nak nampakkan satu gambarannya, sebab ini akan ada kaitan dengan pengajian akan datang. Yang saya kata nak buat daurah, nak baca kitab lepas subuh, lepas waktu duha tu. Yang penting tentu sudah ada satu gambaran kasar ke mana kita nak pergi tauhid kita. Kita belajar bab solat, kita ada waktu solat dia, dan taklah sepenuh masa solat. Kita belajar bab zakat, kita keluarkan zakat, ada partikelnya. Tetapi itu pun kalaulah ada harta, tak ada harta, minta zakat je kita. Kita belajar bab haji, kita ada masa pergi haji, itu pun nama naik, nama tak naik, cuma hantar orang ke airport je dah pergi haji. Belajar tapi nak amal tak boleh. Kita belajar bab puasa, masuk dah Ramadan je terpuasa, Syawal nak puasa, tak nak puasa dah, sunat. Kita belajar bab bisnes, hukum hakam jual beli. Yang teramalnya hukum hakam jual beli ni bila mereka nak jual beli itu saja, hutang sewa dan sebagainya. Justru itu ilmu tauhid. Bila kita belajar ilmu tauhid, partikelnya mana? Partikelnya macam mana cara nak amalkan tauhid itu? Maka belajar ilmu tauhid, amalannya setiap nafas turun naik wajib mentauhidkan Allah, bukan sunat. Setiap saat, setiap detik, setiap pernafasan wajib beriman dengan Allah, wajib syuhud pada Allah, wajib mentauhid kepada Allah. Tak boleh tersandar selain pada Allah, tak boleh. Memang kita kena sandar kepada Allah Ta'ala. Itu tauhid kita kan. Jangan sembah duit, jangan sembah pangkat, jangan sembah manusia berpangkat, dah sembah Allah. Tauhid kita sandar pada Allah, bukan manusia, bukan. Isteri jangan berpaut dengan suami, suami akan mati, pandailah hidup nanti. Anak jangan berpaut dengan ibu bapa, staf jangan berpaut dengan majikan. Kalau majikan tu kilangnya bankrupt, cari kerja lain. Jangan berpaut dengan manusia. Makhluk tak ada memudaratkan, tidak boleh beri manfaat. Sihir ada memudaratkan. Sihir makhluk Allah, jin makhluk Allah, tok batu makhluk Allah, tok pawang, tok cah, semua makhluk Allah. Syaitan iblis pun makhluk Allah. Memudaratkan, hati-hatilah kita. Macam mana kata boleh memudaratkan? Ada bagi manfaat nasi, mengenyangkan, ada bagi manfaat ubat, boleh menyembuhkan. Orang membantu kita, adakah dia memberi manfaat pada kita? Sezohirnya syariat ni nampak macam beri manfaat, hakikatnya. Sebab itu kita ada dipanggil sebab.
sababun. Sebab kita ada musabbab, kita ada musabbib. Sababun, musabbab, musabbib. Sebab ni nasi, hasil adatnya, hukum adat. Makan nasi apa dia? Kesan dia? Kesannya kenyang. Itu musabab dia, kenyang. Ubat, kesan daripada ubat, ghalibnya apa? Adatnya sembuh. Tapi kadang-kadang ada tak sembuh, tapi adatnya sembuh. Pisau memotong, aircon menyejukkan. Ada pun musababnya Allah. Musabbibnya, musabbibul asbab. Penyebab, hakikat penyebab itu siapa? Allah. Sebab itu, kenapa berlakunya fitnah, kerosakan, kepincangan dalam tarekat? Kerana ramai orang bertarekat jahil. Itu dia. Lepas pencen askar, lepas pencen DBKL, terus nak pegang tasbih jadi tarekat, terus nak jadi wali terus. Tu rosak tu. Minda dah rosak. Awal-awal bertarekat, minda dah rosak. Nak jadi wali Allah, nak jadi mursyid, nak kasyaf, nak keramat, dah rosak. Sebenarnya tarekat itu ialah untuk membawa, menimbulkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam tarekat itu sendiri, bicara tentang Nur Muhammad pun pusing. Langit ke-7, turun langit ke-1, pergi ke bawah bumi, semua cerita pelik. Nur Muhammad itulah orang yang keluar dan dirinya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat sabar, itulah dia akhlak Nabi. Ini tak kita tasbihnya besar, gantung kat tengkuk, keluar daripada masjid, slipper hilang, slipper pun beli daripada kedai RM2, itu pun bising dah, hilang slipper aku. Mana akhlak orang tarekat? Mana akhlak orang sufi? Suami lambat hidang air pun dah mengamuk semacam dah. Mana dia ni kata sabar, redha, tawakal tu mana? Tak ada. Jadi tauhid itu nak mengajak kita mengenalkan kita. Ini teori kan, kepahaman kita tu. Nasi kenyang, tapi yang kenyangkan Allah. Ubat sembuh, yang menyembuhkan Allah. Ini kan teori, ilmu sahaja. Tetapi partikel ni di mana partikel tu hidup kita? Partikel kita dalam setiap hidup kita, ini partikel kita. Ada setengah orang minta, ya Allah, berilah aku iman. Ya Allah, beri aku sabar dan redha. Baik. Allah kan perkenankan hamba-hamba dia berdoa, kan Allah perkenankan. Ketika mana Allah nak beri sabar, dia menolak pula. Tadi minta sabar, kenapa aku beri menolak? Tadi minta iman, kenapa aku nak beri engkau menolak? Engkau nak jadi orang bertakwa, orang bertawakal. Ketika mana aku nak memberi, kenapa menolak? Kan selalu manusia menjadi begitu. Ya Allah, berilah aku iman, tingkatkan iman. Ketika mana Allah beri bala, kenapa menolak? Itu iman kan? Allah letakkan iman tu dibungkus dengan bala bencana. Tawakal, sabar, redha, dalam mana bungkusannya? Dibungkus dengan bala bencana, dengan ujian. Situlah adanya. Durian itu memang kena luka tangan dululah. Payah nak buka tu. Nak pisau tak ada, guna kayu tungkil-tungkil, luka tangan dia. Tapi dah buka, makan manis, isinya manis. Ni nak makan durian tak nak susah payah. Ni nak iman tak nak susah payah. Kan Nabi Allah berfirman dalam Quran, jangan sangka kamu beriman kalau kamu tidak uji. Dalam ujian itu ada iman. Kenapa menolak? Sebab apa jadi begini? Sebab tak kenal Allah. Ibadat tanpa makrifat, berzikir tanpa makrifat. Sebab itu kena perbetulkan. Kita yang berzikir ini, siapa ingat siapa? Bukan kita ingat Allah. Jangan mengaku kita ingat Allah. Sebab itu tak sampai-sampai. Sebab itu tak, hati masih kotor lagi, tak jernih. Sebab apa? Kita merasa kita ingat Allah. Tak, bukan kita ingat Allah.
Allah lah yang memperingatkan dirinya di dalam diri hamba, dan antara itu hamba diizinkan ingat Allah, itu dah barulah tersingkir keakuan kita. Sebab bukan aku, tapi dia. Sebab itu Nabi yang mengajar kita doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Kita tak mampu ingat Allah, mereka Allah yang bantu. Kenapa kita mendakwa kita berzikir ingat Allah Ta'ala? Tak. Cukup memadai kita bercakap saja. Awak nak ke mana tu bang? Dalam bilik tu, saya nak habiskan zikir saya. Dah, sekadar bahasa semua manusia. Tetapi dah hati kita dah, kita ke mana nak berzikir ni, Allah nak ingatkan dirinya. Kita baca Quran, Allah nak berbuat dengan kita. Ketika mana Allah bagi bala bencana, Allah nak berikan iman pada kita. Itulah Allah Ta'ala. Ni kita ni bukan kata bagi bala, bagi nikmat pun dah tolak dah. Tolak kita. Tak nampak Allah. Baik, kalau dapat biar whiteboard ni besar sikit. Dan ni punya pemadam tu biar cantik sikit lah. Boleh bisik-bisik je kan orang ni, ada lah tu dari orang hantar lah, apa pandai. Baik. Setelah kita tahu hakikat ibadat sembah Allah, bukan selain pada Allah, sembah Allah, tujuan untuk Allah. Kita perlu faham, kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala itu dengan syariat. Allah turunkan syariat hukum hakam untuk melihat cara bagaimana hamba-Nya berinteraksi dengan dirinya dengan cara yang Allah kehendaki. Sebab Allah turunkan syariat. Jadi tersimpang dan tersalahlah orang yang mendakwa berhakikat tanpa bersyariat. Sebab dia tidak ada cara nak bermuamalah, bergaul dengan Allah, tak ada. Nak berinteraksi dengan Allah, tak ada. Sebab Allah dah sediakan syariat, antaranya Rasulullah SAW. Baik, kau gunakan syariat ini, aku nak lihat macam mana kau berinteraksi dengan aku, dengan cara aku nak kendaki. Sebuah syariat ada dua. Satu amar, satu nahi. Amar ini perintah, nahi itu larangan. Amar ni pula ada dua. Satu zahir, satu batin. Larangan pun ada dua. Satu zahir, satu lagi batin. Ini nak kata dunung syariat kan? Ni kena ada dua-dua ni. Satu amar, satu nahi. Amar pula ada dua, zahir, batin. Larangan pada dua, zahir, batin. Baik, zahir ni apa dia? Contohnya solat 5 waktu. Kena buat lah. Boleh bersyariat. Tapi tak sempurna lagi tu kalau tanpa batin. Solat 5 waktu, puasa, zakat, haji, umrah semua maklum. Baik, ini pendek kata maklum lah. Belajar fiqh ni tahu itulah syariat. Begitu juga larangan. Minum arak dilarang. Ini larangan zahir ni. Berjudi, berzina, ini maklum. Sekarang ni yang masalah ni di sini. Solat batinnya, ni solat, perintah kita megang solat. Ini pula apakah perintah Allah? Perintah kita apa dia? Beriman pada Allah, beriman pada ketentuan. Ibadat hanya sembah Allah semata-mata. Itu tuntutan kita. Ini dipersoalkan kita ni. Masing-masing lah sendiri tahu. Sini larangan batin. Tahu kan agama itu melarang mengumpat? Tahu kan? Tahu kan agama itu melarang kita hasad dengki? Tahu kan? Tapi orang solat hasad dengki tak? Pecah belah manusia sekarang bergaduh. Sebab apa? Sebab parti. Bukan saja parti bergaduh, kerana tarekat pun bergaduh lah manusia.
Jujur cakap. Kerana peringkat baru bergaduh kan? Bergaduh. Guru mati bergaduh, pecah anak murid. Apatah lagi guru silat mati, lagi ramai yang semua nak jadi guru silat panglima. Nah, penyakit. Kenapa? Kerana asasnya nak pergi pada Allah tu bukan dengan kejujuran yang sedikit tawajuh tu, tidak. Dalam tasawuf itu, nah, tasawuf itu dia ada muqaddimah tasawuf. Muqaddimah, permulaan tasawuf. Kedua, dia ada hakikat tasawuf. Dan ketiga, dia ada natijah. Natijah. Natijah tasawuf. Apakah muqaddimah tasawuf? Khauf. Takutkan Allah. Orang kalau beribadat tanpa ada takut, dia belum pergi lagi. Walaupun dahinya hitam, walaupun tasbihnya menjela, walaupun puasa perut dia lapar, tapi tak pergi pada Allah lagi. Dia hanya memperwatakkan zahir saja, batin tak ke mana. Sebab apa? Dia tidak ada takut. Ingat, barang siapa rasa aman daripada murkanya Allah, itulah penyakit hati. Orang mukmin itu mesti ada rasa takut dengan Allah. Sebab itu, jika kita ibadat terus, tak ada rasa takut kan? Ada rasa takut tak? Kita puasa, jaga, solat, sedekah, haji, umrah, berzikir, selawat, tak ada rasa takut kita. Baik, dikarenakan tak sempurna perjalanan hidup, perjalanan si salik menuju pada Allah Ta'ala, maka Allah hikmah di sini, Allah tolak dia dalam maksiat dan mungkar. Supaya apa? Supaya rasa takut. Rasa takut. Tetapi dah mengumpat juga, maksiat juga tak takut, oh itu dah sakit terus tu, itu kritikal dah, walaupun serban pun sekalipun. Tak ada fikir tentang hati ini, hanya fikir zahir sahaja. Kena fikirkan ni. Dia khauf ni langkah pertama seorang hamba pergi pada Allah Ta'ala. Keduanya, sedikit tawajuh. Ini penting. Kejujuran hati yang hendakkan Allah, ketulusan hati hanya untuk Allah, cari Allah, itu saja. Itulah hakikat tasawuf. Menolong Allah, menolong manusia, Allah. Buat kebajikan, dakwah ilallah, mengajar, Allah. Datang belajar kerana Allah, tidak ada lain. Kita nak nikah, nak poligami kerana Allah. Dia hanya cari redha Allah. Sebab itu kalau seorang guru itu bila muridnya ramai, daripada ramai tiba-tiba meninggalkan dia, pergi. Kalau ada rasa kecewa, rasa sedih, itu bukan belum lagi hakikat guru itu. Bukan murabbi, bukan mursyid. Apatah lagi guru itu melarang pula, jangan belajar dengan guru tu, jangan belajar dengan ustaz tu. Oh, itu bukan guru tu sebenarnya, bukan guru tu. Ingat, mursyid itu khidmatnya ialah membawa manusia kepada Allah. Ada orang bai'ah dengan dia, orang datang pada dia, dia dibebani dengan tanggungjawab amanah untuk bawa pergi pada Allah. Di saat mana murid meninggalkan dia, dia berlapang dada. Sebab apa? Sebab amanah tu sudah mula ringan, dia tak terbeban. Tak apalah. Dan malah berterima kasih kalau ada murabbi lain yang membawa muridnya kepada Allah. Kan dah ringan kan? Dah selesa dah hidup kita. Kita ada anak 10 orang. Tiba saja ujung tahun, sebelum masuk awal tahun dah sibuk nak hantar ke madrasah, ke kolej, ke universiti. Anak 10 orang ni kita pun ada satu. Nak hantar anak pun ikutlah turn. Katakan seorang belajar tahfiz di Melaka, seorang belajar di UTM Segamat sana. Jadi ikutlah turn jalan. Tetapi ada jiran kita, Haji, anak Haji ni belajar kat mana seorang ni? Madrasah ni. Itulah abang semua menghala, abang kakak belajar menghala ke selatan. Yang ni pula seorang ni tak macam mana bila belajar ke sampai ke Kedah tu. Tak apalah Haji, biar saya bawakan dia. Lapang tak kita? Apakah ucapan yang perlu kita berikan pada orang nak tolong kita ni? Terima kasih. Lapang tak? Kita lapang, ringan kita daripada bebanan. Begitu juga kalau seorang murabbi, mursyid itu, ada orang nak ambil anak murid dia. Nah, dia pun silakanlah, terima kasih kerana engkau telah cuba membawa muridku pada Allah Ta'ala. Bawalah, aku dah ringan di sini.
Tetapi kalau jangan pergi ke guru situ, jangan banyak dengan itu bukan guru mursyid, itu bukan. Dan belum lagi guru mursyid saja mendakwa diri saja guru mursyid, bukan hakikat sebenarnya. Guru mursyid itu hanya sibuk dengan Allah. Barulah orang yang sibuk dengan Allah lah yang layak bawa manusia kepada Allah. Tidak ada komplain kenapa syekh begitu, kenapa ulama begitu, kenapa kiai itu begitu, kenapa tarekat ni begitu. Tak. Dia hanya sibuk dengan Allah. Ini kan semua fenomena hidup ini menceritakan tentang Allah. Dah. Hakikat tasawuf. Yang ini sedikit tawajuh. Dan natijah, kesan, buah daripada tasawuf tu apa dia? Fana fillah. Tenggelam dalam lautan wahdaniyah, dalam lautan ahadi wahdaniyah dan lautan keesaan Allah, dalam lautan ketunggalan Allah. Dah tak nampak siapa lagi dah, hanya Allah. Kon istim bibir pun yang nampak siapa sekarang ni? Allah. Kalau dah nampak Allah, nak marah, nak berhenti, tak dia. Dah tak cakap apa lagi dah. Siapa pembesar yang menyanyai muzalim dirinya? Dia nampak siapa? Allah. Dah redha lah. Redha. Boleh dapat sabar, boleh dapat iman, boleh dapat akhlak batin tu. Baik. Dilarang hasad, dengki, ujub, takabur. Ini batin ni. Baik, setelah kita cerahkan seperti ini, sekarang tuan-tuan nilai diri masing-masing. Dah bawa syariat ni ke belum? Nilai masing-masing. Jangan ni orang lain. Nilaikan diri masing-masing. Mana kurang, sekarang juga kena baiki. Usia dah tak panjang dah ni. Besok usia dah mati dah ni. Tak ada masa lagi dah. Nilaikan diri masing-masing. Dah junjung perintah Allah ke belum? Dah bersyariat ke belum? Belum sempurna lagi. Justru itu, jika ada kekurangan dan kelemahan kita, maka menambahlah diri pada Allah Ta'ala dengan penuh kedaifan, kefakiran. Sebab itu Imam Abdullah Al-Haddad dalam qasidah yang lain menyebutkan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi, cukuplah pengetahuan ilmu Tuhanku, dah cukup. Daripada permintaanku, permohonanku dan juga usaha ikhtiar. Allah tahu dah apa nak kita nak, Allah dah tahu, cukup dah. Ilmu Allah mengetahui kita ini dah cukup kan? Dah cukup. Nak dibandingkan dengan doa dan ikhtiar kita. Sebab doa kita pun daripada Allah, ikhtiar kita pun daripada Allah. Benar, kita belajar ilmu usuluddin, wajib berusaha, wajib berikhtiar. Usaha ikhtiar tidak boleh memberi bekas. Tambah sikit lagi kefahaman kita di sini, apa yang diusahakan, apa yang diikhtiarkan, itu juga daripada Allah. Itu adalah penghayatan namanya. Fa du'ai wa ibtihali, dan doaku dan rintihan hatiku ini, nangis, menjerit batin ini depan Allah Ta'ala, itu hanya apa? Syahidun li biftiqari, sebagai saksi, sebagai bukti nak menyatakan kefakiran. Jadi kita berdoa ini bukan nak beritahu Allah tentang hajat kita, bukan nak minta dengan Allah Ta'ala, sebab Allah tu maha mengetahui, Allah tu maha memberi. Banyak perkara yang kita tak minta pun dia beri. Tetapi kerana apa? Sebagai bukti kefakiran. Kita berdoa, kita berusaha, itu hanya sekadar nak menunjukkan apa? Menunjukkan kefakiran hamba daripada Allah yang Maha Kaya. Ya. Tiang ni tak boleh kerat kerat untuk. Baik. Sikit lagi ya. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, ikhlaskan diri ibadat kerana Allah. Baiklah, tentang ikhlas ini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membahagikan ada 5 tahap ikhlas.
Pertamanya, beramal kerana nakkan pahala. Itulah ikhlas di tahap yang paling rendah sekali. Allah nak, ya pahala pun nak lah. Itu tak apalah. Jadi kalau ada orang beramal kerana nakkan pahala, jangan protes, sebab itulah termasuk pada bab ikhlas juga di sisi Imam Ghazali. Kerana apa? Kerana nakkan pahala tu nanti kan, itu kan tanda dia beriman dengan Allah. Dah ada iman tu. Sebab pada kehidupan akan datang, dimatikan, diberi pahala di syurga. Keduanya, tahap ikhlas yang kedua ialah beramal kerana nakkan syurga, takutkan neraka. Ketiganya, beramal kerana menjunjung perintah Allah. Bukan syurga neraka, bukannya pahala, tapi menjunjung perintah Allah. Ini tahap ketiga lebih tinggi daripada yang kedua dan pertama tadi. Tetapi tahap yang keempat ni lebih tinggi daripada yang ketiga-tiga ini, iaitu beramal kerana hendakkan redha Allah. Itu Masya Allah, itu dah tahap dah muhibbin ya. Tetapi para sufi itu ikhlasnya ke tahap yang kelima, iaitu beramal kerana Allah, bukan kerana pahala, bukan kerana syurga neraka, bukan kerana menjunjung perintah, dan bukan kerana mencari redha Allah, tapi kerana Allah semata-mata. Kenapa begitu? Kerana kalaulah Allah tak redha pun, tetap aku terus sembah Allah Ta'ala. Itu para sufi. Kita tak tahap itu tu. Kita ni tahap mana ya? Kalau kelima tinggi sangat, keempat pun tak ada harapan, ketiga pun kalau adalah orang macam ni dah soleh sangat ni di kampung kita ni, apa dia? Menjunjung perintah Allah. Kalau buat kerana syurga takut neraka, oh itu pun dah kita martabat soleh jugalah. Kalau nampakkan nak beramal kerana pahala, itu pun masih lagi jangan ikhlas, tapi ikhlas yang tahap terendah. Takut-takut lima-lima ni pun tak ada kita ni. Sebab apa? Kesurau. Aku AJK. Sebab apa kesurau? Jiran masjid, jiran surau tak datang, nanti orang kata pula. Kenapa pakai kopiah? Baru balik haji. Kenapa boleh janggut? Aku jemaah tabligh menjanggut lah. Nanti orang kata apa tak amal sunnah pun tak amal. Jadi kalau masih lagi ada unsur selain pada Allah, maka itu nak panggil apa? Itu nak panggil syirik. Itu namanya syirik. Sembah selain pada Allah. Tidak. Oleh itu dalam bait ini Imam Ahmad berkata, lazimilah pintu Tuhanmu, yakni lazimilah beribadat kepadanya, kerana pintu menuju Allah adalah ibadat. Dia kata lazimlah pintu Tuhanmu, maksudnya apa? Lazimilah diri kamu dengan ibadat, dan fahamkan ibadat itu adalah merupakan syariat, cara kita nak berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Dan ibadat itu ada dua bahagian, iaitu ibadat zahir dan ibadat batin. Seperti yang telah saya sentuhkan di sini. Jadi tuan-tuan saya sentuhkan situ. Sekarang tuan-tuan kita baca saja, tak perlu syarah panjang. Ibadat batin adalah beriman kepada Allah Ta'ala serta mempercayai bahawa dia adalah satu dan tidak ada pasangan bagi untuknya daripada segala sudut. Itu wajib, tak dapat tidak. Itu batin. Wajib beriman dengan Allah Ta'ala. Dialah pemberi rezeki, dialah yang menunaikan segala hajat, dialah yang memudaratkan. Dia dicirikan dengan segala sifat yang layak bagi kesempurnaannya, maha kudus dari segala sifat yang tidak layak untuknya, maha suci daripada sifat yang tidak layak bagi dia. Mempunyai, ingat, kita dari sifat 20 itu, jangan kita beriktikad Allah sifat 20. Kita tahu nama Allah Ta'ala itu 99, dan kita beriktikad Allah itu mempunyai identiti dia, sifatnya 99. Tetapi wajib kita beriman, beriktikad bahawa Allah Ta'ala mempunyai segala sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Dalam bentuk ijmalnya. Tetapi dalam bentuk tafsir, penghuraiannya atau jalan taklim nak belajar, maka disarankan setiap mukallaf yang balik dan berakal itu belajarlah tauhid sifat 20 untuk kita melepaskan tanggungjawab. Sebagai nama mukallaf itu wajib orang mukallaf mengenal Allah atas jalan 20 sifat ini.
mempercayai bahawa segala sesuatu dibawa oleh Rasulullah SAW adalah benar dan tidak ada keraguan padanya, mencintai Allah, mengetahui sifat-sifat keagungan Allah Ta'ala, kena tahu Jalal, sifat-sifat keindahan, Jamal dan sifat-sifat kibriya, serta menghiasi diri dengan semua sifat mulia dan membersihkan diri bersifat keji. Manakala ibadat zahir adalah menggunakan semua anggota badan untuk menyembahnya, sama ada fardu dan ataupun sunat, serta memeliharanya daripada segala perbuatan dosa dan kezaliman, dan itu dapat dilakukan dengan mengetahui hukum hakam, wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Itu belajar bab fiqh. Tinggallah segala sesuatu selainnya selain daripada Allah. Ini bait yang kedua. Apa dikatakan tinggalkan sesuatu selain daripada Allah? Yakni janganlah kamu bergantung pada selainnya selain Allah. Benar kita sakit, minta tolong dengan ustaz tu, tolong bacakan doa tiup pada air, itu kan asbab. Tetapi jangan beriktikad pada air, pada ustaz. Ada setengah orang mengatakan jangan jumpa bomoh, syirik. Soalannya, apa jumpa doktor tak syirik ke? Jumpa ustaz tak syirik? Oh, jumpa ustaz tak syirik sebab apa? Ustaz baca ruqyah, masalah juga tu. Akidah seperti itu. Kalau jumpa ustaz kan makhluk Allah. Apatah lagi kena pula ada namanya ustaz tetapi kempennya tak apa, kita boleh berkawan dengan jin. Kenapa berkawan dengan jin? Berkawan dengan Allah. Tak apa harus kita berkawan dengan jin. Habis Allah tu nak tak ke mana? Siapa yang berkuasa, jin ke Allah? Oh, kita kena kawan, boleh berkawan dengan jin Islam. Berkawan dengan orang Islam pun bergaduh. Kawan dengan jin Islam. Kenapa? Pengalaman saya, bukan masalah ayat yang nak dibaca. Ustaz baca ayat kursi, kita baca kursi sama tak ayat dia? Tajwidnya, makhrajnya, sifatnya semua sama. Masalahnya tauhid. Dan diri seorang itu apabila adanya ma'rifatullah, mengenal Allah, cahaya makrifat itu, jin, syaitan tak mampu duduk dalam badan yang ada ma'rifatullah itu, cahaya nur itu. Tak mampu. Ayat sama. Saya lihat orang yang kena jin ni, daripada tak hafal Yasin dia. Dukhan hafal, Mulk hafal, Tabarak semua hafal, Masya Allah. Asal-asalnya dulu Fatihah pun tak boleh baca. Dah kena rasukan dia semua, belajarlah mengaji, khatam Quran. Sekarang baca dengan tajwid semua pandai dah, tapi kena rasukan lagi. Tapi terus baca. Itu hikmahnya. Kalau jin tak masuk, tak pandai baca Quran tu. Jadi kenapa? Timbul soalan, budak tahfiz pun kena jin tak? Kena juga. Apa masalahnya? Quran ke apa masalah sekarang ni? Bukan masalah ayat. Masalahnya tauhid. Tauhid. Kalau tauhid kita diperkemaskan, hati kita memandang Allah Ta'ala, tak mampu jin tu. Jin tu api, makrifat itu cahaya. Jin akan kalah dengan cahaya itu, cahaya makrifat itu. Sebab itu pergi pada tauhid. Tentang ayat, bacalah. Orang selalu tanya saya, ustaz, apa ayat nak baca? Kamu tahu baca apa? Yang kamu dapat sebelum daripada ustaz ni. Ustaz tu saya suruh baca 3 kul. Jadi ustaz ni suruh baca kursi 9 wakaf. Yang ni pula ustaz ni suruh baca ayat kursi 7 penjuru. Yang ni pula Baqarah. Lagi apa lagi? Baik, kamu baca apa yang nak. Ada ustaz tak ada biaya apa-apa. Dah banyak dah kamu tahu tu. Masalah tauhid saja. Tauhid tak ada. Cuba lihat bapa dengan anak. Budak kecil yang umur 7 tahun 8 tahun dia solat dengan bapa solat, sama tak rokok sujud dia? Sama lah. Bapa rokok, anak rokok. Bapa sujud, anak sujud. Bapa sujud yang 7 anggota, anak pun sujud yang 7 anggota. Zahir sama kan? Sama. Batin sama tak? Kalau bapa tu batin sama dengan anak, teruk tu bapa tu. Anak tu lepas semayang nak main game. Bapa pun lepas semayang pun nak main game juga. Itu masalah bapa tu. Masalah. Jadi bukan masalah rupa bentuk solat. Batin solat tu kena berbeza. Begitu juga, bukan beza nak ayat. Ayat sama, ayat kursi ni ayat kursi juga. Tapi batinnya kita membaca tu. Tapi tauhid. Kemana pada tauhid?
Selagi mana tak pergi pada tauhid syuhudi, tapi pada tauhid sufi, tapi tauhid makrifat ini, maka manusia akan hidup dalam perpecahan, perselisihan, pergaduhan, hasad dengki, iri hati, menyalahkan terus. Dan janganlah kamu yakni janganlah kamu bergantung pada selainnya, dan jangan pula berharap kecuali kepadanya, kerana selainnya tidak memiliki apa yang ada di tangannya. Bahkan ia dan apa yang dimiliki secara zahir adalah milik Allah Ta'ala. Dan janganlah kamu takut kecuali kepadanya, kerana selainnya tidak memiliki daya dan upaya, sebab segala daya dan upaya hanyalah miliknya. Tiada apa-apa dalam semesta alam ini yang memiliki kesan positif ataupun negatif kecuali atas izin Allah Ta'ala. Wa ma hum bidarrin bihi min ahli illa biiznillah. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat ataupun membahayakan, baik tok bomo, baik ustaz, baik doktor, pawang dan sebagainya, tak dapat memberi mudarat, tak dapat memberi manfaat dengan sihir seorang pun, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Dan Rasulullah bersabda, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'. Qad kataballahu laka wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'. Qad kataballahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Ketahuilah sesungguhnya jika umat manusia berkumpul untuk mendatangkan manfaat dari kebaikan kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kepadamu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, nescaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu sedikit pun kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat, lembaran dah kering. Faham ke tidak ni? Rufa'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena dah diangkat, lembaran pun dah kering. Maksudnya apa? Dah siap semua perkara dah. Sakit berapa lama, sembuh bila nak sembuh. Nah, dah siap dah. Sebab apa? Dah tertulis, pena pun dah tak kena tulis lagi dah. Dakwat pun dah kering, dah tak, suhuf pun, lembaran pun dah penuh dah. Nak tulis apa tak ada dah. Sebab itu pernah Nabi bertemu dengan iblis. Nabi ni Masya Allah, sebab tidak ada benci, marah pun tidak, benci pun tidak. Pernah Nabi rekomenkan, wahai iblis, nak tak aku rekomenkan engkau supaya engkau diampunkan Allah Ta'ala. Cuba tengok Nabi tu, Allah, dengan iblis pun dia sanggup begitu. Kita ni adik-beradik, mak ayah meninggal tengah satu pusaka bergaduh, tak tegur tu. Abang long buat kenduri akikah, adik tak pergi. Adik buat kuliah walimatul urus, abang tak pergi. WhatsApp pun tidak, apa pun tidak. Nampak tu? Pada sesama pergi haji, sesama pergi sama-sama AJK Masjid, ni AJK Masjid An-Nur, ni At-Taqwa, sesama jadi AJK. Semayang berjemaah, sambut ustaz, khidmat dengan ustaz, tapi dengan adik-adik gaduh. Kenapa? Ada masalah tak sekarang ni? Ada masalah. Sebab apa? Kita hanya menjunjung yang zahir, tapi batinnya diabaikan. Kembali balik syariat yang kita belajar tadi. Jadi Nabi beritahu iblis, nak tak aku rekomenkan engkau supaya Allah ampunkan engkau. Kata iblis, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena dah diangkat, lembaran pun dah kering. Bermakna dia tahu, dia dah memang ditakdirkan, dicipta oleh Allah Ta'ala, keadaannya begini. Dan dia akan terus menyesatkan manusia sampai bila-bila. Dan dia akan cari dah sekumpul sebanyak mungkin orang yang akan bersahabat dengan dia dalam neraka tersebut. Nampak? Di sinilah para sufi mengatakan, bicara tentang makrifat iblis. Mengenal iblis dengan Allah Ta'ala. Bukankah iblis tu nak menggoda anak Adam, minta izin tak dengan Allah Ta'ala? Minta izin dia. Izinkan aku mengesahkan anak Adam. Bermakna dia faham bahawa yang berkuasa dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah tak izinkan, tak boleh. Sekarang sebenarnya siapa iblis sekarang ni? Iblis lagi mengenal Allah Ta'ala, kita tidak. Ibadat terus, sibuk dengan ibadat, tapi hati tak sibuk dengan Allah. Jangan nanti berletih-letih di dunia, lupa besok di akhirat nanti hanya bau peti kosong depan Allah. Penat. InsyaAllah nanti akan datang, kita akan bicara tentang 4 tawadan. Ada
tawanan syahwat, tawanan ibadat, tawanan mukasyafat, dengan tawanan maqamat. Ini semua tawanan. Tawanan syahwat, kendak nafsu kita sampai melupakan Allah, melupakan ibadat. Jadi tawanannya ibadat, nak pula ibadatnya, rupa-rupanya bukan cari Allah, nak dapatkan glamour di sisi manusia. Maqam dari tawanan mukasyafat, ibadatnya nak lihat benda gaib. Ibadat, lepas tu tawanannya maqamat, ibadatnya supaya nak tahu dia kedudukan maqam mana, muqarribin ke, wali pertama ke, wali tingkat berapa ke, tak. Itu semuanya tipu daya dalam perjalanan rohani manusia. Ada seorang hamba Allah mengikuti pengajian saya, asalnya kenal daripada YouTube, kemudian ikut pengajian saya 2-3 kali, lepas tu dia pun jumpa dengan saya. Nak balik, Ustaz tahan sikit, nanti Ustaz nak cakap sikit Ustaz. Sila nak kita duduk, nak kita berbual cerita itu dia, itu ini, dia itu ini sebagainya. Akhirnya dia pun tanya, Ustaz cuba lihat saya ni, saya ni dah, Ustaz rasa dah macam dah tahap ke berapa dah makom tu macam mana. Dalam hati saya kata, saya melihat kamu ni macam orang gila, tapi taklah cakap kan, tapi kamu ni dah tak betul ke ni, mental tak betul tak. Sama lah macam kita dulu-dulu kan. Kalau tak tahu tasawuf ni, kita ibadat kita dah macam orang gila. Gila kenapa? Gila maqam, bila ni wali. Sebab itulah disebabkan jalan mujahadah menuju pada Allah Ta'ala ni payah, makan tahun kena mujahadah, susah payah, tak nak payah dapat keramat ni. Sebab itulah ada orang, malah ada tarekat bercampur dengan khadam. Jelas, hatta nama tarekat sekalipun ada bercampur dengan khadam. Sebab kalau ada khadam ni cepat sikit, nampak pelik-pelik sikit. Hatta gangster pun tertunduk dengan guru tu. Rupanya guru tu ada ilmu penunduk. Zikir juga, tarekat juga, tetapi ada pendampingan yang lain. Akhirnya gangster-gangster pun tunduk dengan, sebab apa? Ada ilmu penunduk, tak buang lagi. Tak buang. Ada ilmu pengasih lagi. Dia hati-hati, banyak tipu daya dalam perjalanan kesufian itu dan tasawuf itu. Justru itu kenapa perkara ini berlaku, kerana hati itu tidak betul-betul bulat hendakkan Allah. Justru itu Allah temukan dengan orang yang tersesat juga dalam perjalanan, walaupun nampak cahaya di depannya, tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah pada pengajian akan datang kita akan sambung lagi was'aluhu salamah min dari futun. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf kerana memanjangkan bicara. Jadi dah melanggar SOP ni. Minta maaf banyak. Insya-Allah kita akan sambung kita. Dia tak ada soalan ya. Kalau ada apa-apa soalan nanti tanyalah peribadi ataupun WhatsApp ke call dia. Jadi kita hadkan masa kita seperti mana yang telah dikendaki. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa 'ala al-batil mujtanabaha. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'a'in yasma'. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi min Fatihah.